Yang kedua, dia kata sembahyang sambil duduk. Sambil duduk dan cubalah menutup aurat. Aurat besar orang panggil, ataupun aurat mughallazah. Dia ada dua. Aurat mukhaffafah, aurat mughallazah. Cubalah tutup aurat mughallazah itu sedapat mungkin. Kalau orang tu ada secopek kain saja, dia tak tutup, tak boleh, tak sah sembahyang dia. Kena tutup. Ada sedikit ya kain, hanya sekadar dapat menutup kubul dia, kena tutup. Kalau tak ada juga, dia cubalah tutup sedapat mungkin dengan sembahyang sambil duduk. Dan rokok dan sujud tu tidak buat. Sebab apa? Kalau buat hal tu jadi akan terdedah aurat. Bahkan lebih teruk lagi ketika rokok, ketika sujud apa tu, lebih teruk lagi. Tak perlu jaga rukun hak lain tu, jadi rengeh dah hak lain. Hak ni lebih besar lagi. Benda setara ni Imam Bukhari nak ayat tak wajib ke? Benda setara ni siapa gitu mau kena jaga. Wajiblah tutup aurat tu. Wajib tutup aurat. Jadi semaya dengan isyarat, rokok isyarat, sujud rendah sikit, tunduk rendah sikit, gitu. Jangan tungging, kita kata. Pendapat yang pertama tadi kata dia buat seperti biasa lah, sebab dia boleh buat rukun dengan sempurna, boleh rokok, boleh sujud dengan sempurna. Pendapat yang kedua kata itu tidak penting. Yang lebih penting tutup aurat. Aurat mana yang dimaksudkan di sini? Aurat mughallazah. Aurat mughallazah, aurat ringan ni akan ada Imam Bukhari buat bab suku pula. Bagi dia pakai seluar pendek boleh juga mayan. Ni nampak berat. Sikit lagi dia peringat. Cara dia. Pakai orang lelaki lah ni, bukan orang perempuan pakai seluar pendek boleh dia, boleh sah. Paha tidak aurat bagi dia. Aurat tu hak mana pula? Hak suruh tutup tu, hak berat benar tu hak mana? Dia akan bicara ada bab suku pula. Sekarang ni sekadar tu. Sekadar tu saja. Semaya gitulah. Kalau ada tempat gelap, lagi baik kita semaya tempat gelap. Lagi baik. Jangan kita tu sendiri terpandang ataupun melihat kepada kemaluan kita, jangan. Kalau ada tempat gelap, lagi baik. Lagi baik. Lepas tu ulama bahas pula dari segi pekohnya. Dalam keadaan pertelanjang ni nak jemaah lagi kau dia. Dalam keadaan pertelanjang. Ramai juga ulama yang mengatakan, termasuk Imam Nawawi, dia kata lebih baik berjemaah. Jemaah buat telanjang. Tapi jangan tengok saya kena pejam mata. Ni menunjukkan jemaah tu besar makna dia. Besar makna dia. Semaya berjemaah besar arti. Tapi semua mengatakan adalah lebih baik kalau di tempat yang tertutup, tempat gelap kau semaya. Kalau sekiranya berlaku dalam keadaan telanjang, nak tinggal semaya tak boleh. Setara itulah kedudukan semaya tu, hak Nabi terima tu. Nak tinggal semaya tak boleh. Ada pendapat yang mengatakan bila tak ada dah ni, tak boleh nak semaya lah, kena qada semula lah. Ada juga kata, tapi itu pendapat yang ganjil sebenarnya. Syal. Hak pendapat hak umum, hak kuat, kena semaya juga. Walaupun tak boleh kita nak menutup aurat, walaupun telanjang bulat, kena semaya. Tak boleh tak semaya. Selagi ingat, selagi kabar kita ni, kena semaya. Itulah ajaran semaya dalam Islam. Sama setara tu lah. Tak boleh nak balik, boleh kelip mata. Kena semaya. Ada ingatan lagi ke tidak? Ada. Kena semaya. Sampai setara tu semaya ni. Ni pun begitu juga. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Imam Bukhari buat mari ayat ni nak cerita ada yang wajib, ada yang sunat. Hak lebih daripada menutup aurat itu sunat. Berdasarkan perintah ni juga. Sekadar menutup aurat itu wajib berdasarkan perintah ni. Sebab apa Allah SWT kata zina, perhiasan di dalam ayat ini? Sebab memang pakaian ini perhiasan. Pakaian itu selain daripada dia menutup aurat, merupakan perhiasan. Manusia semula jadi manusia, tak kira Islam, tak kira kafir, bangsa mana-mana pun dia berasa malu.
Dia berasa aib kalau terdedah auratnya. Sebab itulah aurat yang kita panggil yang berat tu, orang panggil aurat mughallazah tu, dalam istilah khususnya dipanggil sau'ah, sau'atan, sau'atain. Itu istilah khususnya. Dalam Quran pun sebut waktu juga. Sebut aurat hak berat tu dengan sau'ah, bukan aurat. Dia sebut sau'atikum warisha. Sau'at, itu aurat hak memang semua malu, rasa malu kalau terdedah. Tuhan buat manusia, itu dari segi falsafahnya tidak serupa dengan binatang. Binatang dia tak ada usaha, tak ada apa kan. Tuhan buat selalu bulu-bulu dia, kulit dia, ekor dia paling tak ada. Ekor dia tak, yang menutup ada. Menunjukkan kena tutup. Kena tutup tu. Manusia Tuhan tidak buat. Kalau ada pun bulu, dia buat juga. Kalau panjang boleh menutup juga. Tapi jadi sebuah binatang, itu tidak mengikut sunnah Nabi pula. Sunnah Nabi dia suruh cukur bulu, dia suruh jaga. Bila jaga akan terdedah, akan terdedah. Adapun kalau binatang tu dia tertutup dengan bulu dia, dengan apa, itulah pakaian dia lagu tu jelah. Tak boleh berubah, tak boleh berubah dah. Hak warna merah, dekat merah situlah. Hak warna hitam, dekat hitam situlah lembunya. Ayat pun lagu tu juga, bulu dia tu naik lagu tu. Orang tidak. Tuhan bui kena usaha. Kena usaha nak tutup. Dan boleh ubah-ubah pakaian. Warna lagu ni, warna lagu ni, lagu ni, lagu ni, macam-macam boleh ubah. Itu kelebihan manusia. Hak orang panggil tamadun dalam pakaian, dalam gapo ni sebenarnya keperluan dunia saja. Keperluan dunia saja. Hak asalnya manusia tak payah fikir. Ni tu adat kita, tu awal kita tu, dia tak payah fikir pasal pakaian. Semasa dalam syurga. Falamma dhaqa asy-syajarata badat lahuma sau'atuhuma. Bila kedua-dua tu merasa pokok hak yang dilarang, terdedahlah kepada mereka berdua kemaluan mereka. Sebelum pada tu tak Tuhan jamin. Tak payah fikir pasal pakaian, tutup sendiri dah. Tak payah fikir pasal makan. Dalam syurga ni kan masak selalu siap. Semua tak payah fikir. Tu asalnya. Tapi bila dia langgar, manda kata. Buat manda, Tuhan suruh buat diri. Buat sendiri terdedah selalu. Terdedah selalu aurat. Kalau tidak dia berasa malu. Nak makan kena masuk. Bukan sepuluh itik, bukan sepuluh binatang boleh makan kok sedap, tak boleh. Sakit perut kita, kemur perut. Kena masuk. Susah, kena cari api, kena cari puyuh, kena situ punca tamadun di dalam dunia. Apabila manusia perlu, dalam syurga tak ada benda. Kok asal dia tidak berasa pun. Bila dia langgar, baru berasa. Itu isyarat juga kepada kita dalam dunia ni. Bermakna kalau kita jaga perintah Allah, hukum hakam Allah, larangan dan perintah dia tu, Tuhan jamin kehidupan kita. Kita tidak akan jadi malu, kita tidak akan terjajah, kita tidak akan jadi hamba abdi, kita tidak akan hina dalam dunia. Tapi bila kita langgar, kita bertanggungjawab. Kita lah kena jaga diri kita. Tak ada dah jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyiapkan diri kita supaya layak dengan syurga. Gapo dia? Jangan langgar lah. Hak Tuhan larang, hak Tuhan suruh tu buat molek. Kita boleh balik semula ke tempat asal kita. Kalau tidak layak. Tidak layak. Orang yang menelanjangkan diri dia dalam dunia ni, dan orang yang melanggar hukum Tuhan, dia tidak sesuai dengan syurga. Bila tidak sesuai, dia tak akan pergi situ, dia akan pergi ke tempat lain. Ni semua ni kita jaga hukum-hukum ni nak menyesuaikan diri sebenarnya dengan syurga, tempat asal, di mana segala-galanya dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu sebenarnya. Tapi dia jadi pakaian fashion gitu gini, orang jadi dapat duit macam-macam lah berniaga. Itu dunia. Setelah mari sini, tapi tak ada makna juga.
Walaupun kita kata pakaian lah macam-macam fashionnya, macam-macam jenisnya, daripada bahan macam-macam dibuat pakaian tu, tapi kalau tidak tutup aurat, tak ada arti juga. Tak ada arti juga. Kalau belah sana belah sini, buat belubai sana belubai sini misalnya, kita kata tak ada arti juga. Sumpah tula aja, tak termasuk. Sinilah dalam Islam dia nak ajar hak mana hak paling berat, hak kena jaga benar. Ada beberapa peringkat. Ada beberapa peringkat. Daripada telanjang pula, kita pakai menutup aurat tu pun sudah ada perhiasan dah. Tapi perhiasan bukan setakat tu, dia pergi jauh lagi. Ada pakai baju, ada pakai macam-macam pakaian ni kan. Lepas tu ada pakai kemah pula. Kita kata kok cincinnya dengan gaponya semua. Itu perhiasan yang Tuhan bagi untuk kita dalam dunia. Tapi dengan menjaga batas dia. Aurat tak boleh didedah sama sekali. Kalau aurat didedah, sama ada di dalam sembahyang atau di luar sembahyang, tidak ada jaminan untuk kita sampai semula ke tempat asal. Sebab pada hakikatnya kita langgar juga. Kita langgar juga. Tak apalah. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, orang yang bersembahyang dengan berselimut pakai satu kain sahaja, sah sembahyang. Sah sembahyangnya. Imam Bukhari nak cerita sini, orang yang bersembahyang dengan pakai satu kain saja. Cuba bayangkan, apa dia pakai satu kain, selai kain. Dia susahlah kira-kira. Kalau dia ada selai kain saja, dia ada selai kain saja, takkanlah kain itu tak cemar. Ketika cemar nak basuh lah kan. Ketika cemar nak basuh, bila basuh, kira-kiranya kena tunggulah kain itu kalau nak guna. Sebelum pada tu dah muka dia ada selai kain saja, kan telanjang lah. Bila nak bersembahyang ni, dia kena pakai juga, walaupun selai kain. Dia susah setara mana, tidak terlepas daripada menutup aurat. Pakai satu kain menunjukkan sekurang-kurangnya yang dapat menutup aurat. Dia nak pergi situ, susah belah mana pun tak lepas dia ni daripada menutup aurat. Dia kena pakai juga. Katakanlah dia basuh, kena tunggu kering, kena pakai juga. Tak boleh kita kata oleh kerana dia susah dah kain dia dibasuh, jadi dia boleh sembahyang sampai telanjang. Tak boleh. Kalau ada kain tu ada lah. Bila ada kain, walaupun salah, kena pakai. Kalau tak ada kain, kalau ada kain, kita tak boleh nak basuh kain tu, salah tu, kena pakai juga walaupun kotor. Kalau nak kira biasa sembahyang tak boleh kotor, tak boleh dalam keadaan bernajis, tak boleh, kena pakai. Sebab menutup aurat tu lebih penting. Setara ni orang panggil wajib ke tidak? Itu Imam Bukhari nak, wajib lah. Kalau dah setara tu menunjukkan wajib lah menutup aurat ni. Dan Nabi SAW sendiri, ni man salla multahifan fi thawbin wahid, ini sebenarnya akan datang dalam bab-bab akan datang ada. Di sini pun kita ada isyarat di mana hadis nombor berapa, bab berapa ada. Orang yang bersembahyang dengan berselimut tu maksudnya Nabi sendiri. Dia pernah buat. Yakni dia nak sebut tidak semestinya pakai selai kain ni kerana susah. Kerana susah. Kalau senang pun dia kena pakai juga, boleh juga. Selai kain maksudnya yang menutup aurat. Kalau dia kaya, dia senang, diwajibkan ke atas dia beberapa helai pakaian, tak ada lah pakai selai pakaian. Akan datang kita akan jumpa bab dia, Jabir kaya senang, tapi dia pakai selai kain sembahyang, menunjukkan dalam sembahyang ni hak wajibnya menutup aurat. Hak lebih daripada tu tidak wajib. Hak wajibnya sekadar menutup aurat. Dan menutup aurat ni bukan wajib kepada orang yang senang saja, orang yang susah pun kena juga. Dan orang yang senang, dia tak pakai pakaian banyak, dia pakai sop, asal menutup aurat, boleh dah dia sembahyang. Sembahyang dia tu sah, tidak kata tak sah. Kalau dia ada pakaian banyak lah, dia tak pakai banyak, dia pakai selak, boleh juga. Yang pentingnya menutup aurat. Yang pentingnya menutup aurat. Tu Imam Bukhari nak cerita. Wa yudhkaru an Salamah bin al-Akwa' anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dia kena
orang yang bersemayam dengan memakai selai baju labuk itu mengancingnya